Assalamualaikum. Mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bahagian Jawi. Tajuk seronoknya di Pasaraya. Arahan, sila buka buku teks Pendidikan Islam tahun 1 muka surat 66. Sila dengarkan penerangan yang telah diberikan oleh guru. Ikut bacaan bersama-sama dengan guru dan kemudian sila jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 71, 72 dan 73. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks Pendidikan Islam tahun 1 muka surat 66. Tajuk unit 4 bahagian Jawi ialah seronoknya di Pasaraya. InsyaAllah hari ini Ustazah akan terangkan tentang suku kata tertutup. Apa yang dikatakan dengan suku kata tertutup? Okey, ada beberapa contoh di sini. Suku kata tertutup ialah perkataan yang mana akhir perkataan itu berakhir dengan huruf selain daripada alif, waw, ya. Okey, suku kata tertutup ialah satu perkataan yang mana akhir perkataan itu diakhiri dengan huruf selain daripada alif, waw, ya. Maksudnya kalau kamu tengok dekat belakang ni huruf alif ataupun waw ataupun ya, itu adalah suku kata terbuka. Tapi kalau kamu tengok semua contoh di sini, huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Jadi, ianya adalah suku kata tertutup. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh yang telah diberikan dalam muka surat 66 ni, contoh yang pertama, jim, mim, jam. Kalau kamu tengok di sini, huruf terakhir jam ni ialah huruf mim. Jadi, ini adalah suku kata tertutup. Okey, kalau huruf terakhir dia adalah huruf alif, waw atau ya, maka itu suku kata terbuka. Kita tengok contoh yang kedua pula. Ba, sin, bas. Jadi bas ni berakhir dengan huruf sin. Ini adalah suku kata tertutup. Kemudian ga, mim, gam. Okey, huruf terakhirnya selain daripada alif, waw, ya. Jadi ini adalah suku kata tertutup. Kemudian ca, ta, cat. Okey, kita tengok contoh yang kelima. Ga, sing, gas. Okey, huruf dia selain daripada alif, waw, ya. Huruf terakhir dia adalah huruf selain daripada alif, waw, ya. Kemudian kaf, dal, kad. Okey, contoh yang ketujuh. Jim, ga, jak. Kemudian contoh yang terakhir ialah pa, mim, pam. Jadi, apa yang kita faham daripada suku kata tertutup ialah, suku kata tertutup ialah perkataan yang berakhir. Huruf akhirnya ialah huruf selain daripada alif, waw dan ya. Jika huruf terakhirnya berakhir dengan huruf sama ada huruf alif ataupun waw ataupun ya, maka itu adalah suku kata terbuka. Jika kita tengok contoh yang diberikan di sini, semuanya huruf yang tak ada pun huruf alif ataupun waw ataupun ya. Jadi ini dinamakan suku kata tertutup. Wallahu alam. Suku kata tertutup. Penggunaan huruf ya untuk vokal I, E dan E, A. Di sini Ustazah akan terangkan tentang ejaan E dan I ni dalam tulisan Jawi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Perkataan pen. Okey, kalau kita eja dalam tulisan Jawi ialah pa, ya, nun, pen. Kalau kita tengok dalam tulisan Rumi, kita eja dia dengan P, E, N, pen. Okey, kita tengok perbezaan dengan contoh yang kedua. Ustazah nak eja perkataan tin. Ta, ya, nun, tin. Okey, Ustazah gunakan huruf ya juga. Okey, tapi bila Ustazah eja dalam tulisan Rumi, T, I, N, tin. Okey, kalau kamu tengok perbezaannya dua di sini, dua perkataan ni. Satu, huruf ya ni digunakan untuk E. Dan satu lagi huruf ya ni kita gunakan untuk gantikan huruf I. Jadi kita faham sini, huruf ya dalam tulisan Jawi digunakan untuk menggantikan dua huruf vokal, iaitu huruf I dan juga huruf E.
Okey, kita tengok contoh yang lain. Contoh perkataan zip. Za, ya, pa. Zip. Okey. Jadi, zip bila dia eja dalam tulisan Rumi ialah Z-I-P. Zip. Kita tukar huruf ya ni kepada huruf I. Okey, kalau tengok contoh yang terakhir ni, contohnya jim, ya, mim. Jam. Jam yang Ustazah masukkan ialah yang kita sapu roti tu. Tapi kalau kita eja dalam tulisan Rumi, J-E-M, jam. Jadi Ustazah tak eja J-I-M, jim. Jadi benda lain pula. Jadi huruf ya di sini menggantikan huruf I dalam tulisan Rumi. Contoh muka surat 67, suku kata tertutup yang mana huruf ya menggantikan vocal I dan huruf ya juga menggantikan vocal A. Jadi kalau kamu tengok contoh untuk ya yang menggantikan vocal I, contoh perkataannya ialah ta, ya, nun, tin. Okey, ni tin. Kemudian za, ya, pa, zip. Okey. Contoh yang ketiga, pa, ya, lam, pil. Pil ubat tu lah yang kita makan tu biasanya. Kemudian ra, ya, mim, rim. Rim ni biasanya dekat kamu tengok basikal kamu ni, rim. Ni dipanggil rim. Rim tayar. Okey, ini adalah contoh perkataan yang mana kalau kamu tukar perkataan ni, kamu eja ya ni, dia akan jadi huruf I. Contohnya T-I-N, tin. Za, Z-I-P, zip. Pil, P-I-L, pil. Kemudian rim, R-I-M, rim. Jadi kesemua huruf ya ni ditukar kepada huruf I. Okey. Ini pula contoh yang mana huruf ya, penggunaan huruf ya dalam tulisan Jawi. Jika dieja dalam tulisan Rumi, kita tukar huruf ya ni kepada huruf I. Okey, contohnya ialah jim, ya, mim, jam. Okey, ni jam. Kemudian kaf, ya, mim, camp. Camp ni ialah tempat yang mana kita orang biasa mendirikan kemah dekat camp tu untuk buat aktiviti-aktiviti lah. Kemudian pa, ya, nun, pen. Dan seterusnya, terakhir sekali, ba, ya, ga, bag. Okey, jadi ini adalah contoh yang mana huruf ya digunakan dalam tulisan Jawi. Tetapi jika kamu tukar tulisan Jawi ni kepada tulisan Rumi, ya ni kita tukar kepada huruf I. Contohnya bag, ba, ya, ga, bag. Kamu akan eja B-E-G, bag. Kamu tak boleh eja B-I-G. Jadi maksud yang lain pula. Jadi kalau kamu nak tengok yang ni adalah perkataan bag, tukar kepada perkataan B-E-G. Kamu tukar huruf ya ni kepada huruf I. Ini adalah contoh untuk yang mana huruf ya ni menggantikan dua huruf, iaitu huruf I dan juga huruf I.